cantik lah slide dia, that's why lah boleh dapat dealer ramai. So dekat sini dia ada share lah macam mana tuan-tuan nak dapatkan dealer-dealer. Dia ada sharekan beberapa tips. Tuan-tuan boleh dapatkan dealer melalui teman-teman rapat. Okay. Dan tuan-tuan boleh mencari rakan-rakan yang ada jawatan sebagai dealer. Contoh dalam bidang sales ke, dalam bidang takaful ke, dalam bidang orang yang dalam bidang networking, even persatuan ataupun dalam masjid tapi dia ada jawatan. Kan? Ataupun dalam bukan kerajaan swasta, boleh, tak ada masalah. Alright? Dan tuan-tuan juga dekat sini kalau tuan-tuan tengok, kita juga, tuan-tuan juga boleh mencari usahawan ataupun owner sesebuah syarikat tu yang dia ada staff ramai, yang macam idea Tuan Faiz tadi dia bagi tahu, dia ada staff tapi dia tak carumkan takaful untuk staff dia. So ini adalah peluang untuk dia carumkan tapi free. Yang diorang support bayar bil telefon untuk staff dia, kan yang ada rakan-rakan perniagaan yang lain. Ni tuan-tuan, gunakan ni tuan-tuan. Saya pun tak terfikir idea ni. Saya tak terfikir idea yang carumkan takaful ataupun yang bayar bil telefon untuk staff. Okey, kemudian bila tuan-tuan dah tahu kat mana lubuk-lubuk yang tuan-tuan boleh cari, okey, orang yang tuan-tuan cerita tentang perniagaan bisnes Tuan Wow ni, so apa yang tuan-tuan perlu buat adalah macam cara yang Tuan Faiz ceritakan ni adalah dengan terangkan plan secara terperinci tentang first, macam apa yang Tuan Faiz bagi tahu, dia ceritakan dulu tentang company Tuan Wow. Lepas tu tentang cerita dulu tentang package. Maksudnya produk tu sendiri kenalah bagus kan. Kelebihan dan kebaikan package dia. Okey. Lepas tu baru kita mula masuk jarum macam mana Tuan Wow ni dia bayar komisen ataupun gaji kepada mereka. Okey. Dan kita tunjukkan jalan pendapatan. Part ni yang saya sangat interested masa dia cakap kita buka dalam bentuk Excel. Sebab dulu masa saya buat tone Excel dulu kan, kawan saya ni dia menggunakan kaedah Excel dan saya terlupa sekejap kaedah tu. Bila Tuan Faiz cerita ni pun saya tengok, lah dulu dia pernah nampakkan saya potensi bisnes ni dengan menggunakan kaedah Excel ni. Kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia tunjukkan cara macam mana kiraan komisen, macam mana cara nak dapat capai komisen, kan. Nak dapatkan dengan pantas, macam mana nak dapat angka yang munasabah. Jadi dia tunjukkan secara facts and figure lah. Okey. Jadi kat situ dia boleh nampak peluang. Nampak benda ni. So and then yang kedua, yang ketiga, macam mana Tuan Faiz cerita, dia gunakan fear factor. Maksudnya satu FOMO lah. FOMO ni maksudnya fear of missing out. Dia takut kehilangan sesuatu. So apa yang Tuan Faiz cuba cerita adalah dia cuba kaitkan dengan COVID dulu, cost of living yang dah meningkat, dengan masalah ekonomi, dengan subsidi sikit-sikit dikurangkan, kan, jadi staff berhenti kerja. Jadi apa-apa hal pun kita kena selamatkan income sendiri. Jadi dekat sini bila digunakan kaedah FOMO, fear ni, jadi menyebabkan diorang nak ambil peluang dalam bisnes ni. Macam itulah, sebab itulah baru-baru ni saya punya posting, saya promote, saya menggunakan kaedah fear sebab saya ingat Tuan Faiz ajar tadi. So that's why saya gunakan konten saya letak. Zaman sekarang ni kita tak boleh berharapkan pada satu pendapatan kan. Kita kena ada pendapatan lain. Anything jadi, at least kita ada pendapatan yang berterusan untuk bayar komitmen kita. Benda ni bukan kita nak bagi takut-takutkan, tapi benda ni dah ada bukti, dah ada contoh yang berlaku pada tahun 2020 dulu waktu COVID kan. So apa yang keempat yang Tuan Faiz ajar adalah diberikan janji yang bantu sampai jadi. So benda ni adalah satu selling point untuk dia lah, bonus yang mana membuatkan orang tu rasa orang tu nak daftar lah sebagai dealer. So ini saja 4 tips. Dan apa yang diberikan adalah cara kira komisen dengan mudah. So kalau tuan-tuan tengok dekat sini, tengok dia punya Excel ni, saya tahu ramai yang nak slide ni, saya tahu, jangan risau, Tuan Faiz dah buatkan untuk tuan-tuan. Dan slide ni cantik betul. Cantik sangat. Okey, ini adalah Excel yang Tuan Faiz beri. So inilah yang dia tunjukkan kepada prospek-prospek dealer dia. Potensi pendapatan dalam Tuan Wow. So kalau tuan-tuan tengok dekat sini, kan, dia tunjuk ini contoh income untuk light member. Kalau tengok kasih dia light member kan. So light member dia tunjuk kalau orang tu top up 30 berapa, dia akan kira ke lah. Contoh, saya boleh tulis kat sini tapi saya rasa ni view only. Tak boleh. Okay. So kalau kat sini kalau commission dia bis, kalau bis top up 50 berapa commission. Jadi dia bila dia ada Excel ni, dia boleh tunjuk berapa persen commission dia akan dapat. 11%, level 2 4%, macam ni. Dia tunjukkan commission. Just nak tunjukkan structure commission. Apabila
customer ataupun staff dia top up. So dia letak calculation mudah dekat belakang ni, dekat bawah ni. So dekat sinilah dia akan tunjuk step by step benchmark dia berapa commission untuk dia layak dapat ke naik rank tersebut. So bila dia tunjuk-tunjuk macam ni, kita boleh tunjuk, okay, katakanlah kita ada certain customer berapa orang, and then berapa orang top up, then itulah dia punya estimate commission yang dia akan dapat. Jadi dekat sini, dia orang yang ada staff, dia orang yang tahu dia orang punya team ada berapa orang, dia orang boleh kira-kira sini, dia orang boleh kira, jadi dia orang akan dapat figure tu menyebabkan dia orang ni rasa lagi interested untuk daftar sebagai dealer. So kalau tuan-tuan ada presentation yang superb macam Tuan Faiz ni, maka tuan-tuan boleh recruit dealer dengan mudah. Nampak tak? Hanya dengan menggunakan slide tersebut sahaja. Dengan menggunakan slide tersebut saja. So saya memang sangat cadangkan tuan-tuan boleh gunakan kaedah beliau ni lah. Pada saya memang perfect lah. Tuan-tuan boleh menggunakan. Tengok macam slide dia tunjuk tadi kan. Okay. Mana tadi lah? Dah terdownload 2 kali pula. Okay. Slide ni sangat cantik. So tuan-tuan boleh gunakan. Mungkin tuan-tuan boleh ubah sikit lah. Macam ni diberikan jalan, tips kan. So tuan-tuan boleh present dekat sini. Gunakan 4 tips ni dan sebagainya. Tak apa. Saya tak nak cerita lebih. So tuan-tuan akan tahu sendiri daripada beliau lah. Nanti dia akan cerita lebih detail macam mana cara dia. Okay, kita dah ada 50 orang dalam ni. Jadi boleh tak saya start? Kalau boleh saya start, untuk saya panggil sendiri Tuan Faiz ni cerita macam mana cara kita nak recruit prospek dealer ni secara offline. Kalau tuan-tuan nak, cuba komen sikit. Komen apa komen nak. Komen nak. Cukup 30 orang komen nak, baru saya start. Go. Okay, cantik. Alright. So kita akan start untuk panggil Tuan Faiz ni. Dekat gambar, dekat dengan yang video sekarang ni, nampak ada sama ke ada beza? Apa khabar Tuan Faiz, sihat Alhamdulillah. Suara jelas Suara jelas Tuan, jangan risau. Suara jelas, Alhamdulillah. Sorry berpakaian agak selebeh sikit. Baru balik daripada surau. Apa selebeh dia? Saya selebeh. Allahu Akbar. Tuan, pertama sekali saya ucapkan terima kasih Tuan. Sudi WhatsApp saya. Memang saya sebenarnya saya nak approach Tuan untuk sesi live interview ni. Saya baru nak WhatsApp apa ni Cikgu Ali kan, dapatkan nombor WhatsApp Tuan, tiba-tiba Tuan dah WhatsApp saya. Terima kasih banyak Tuan. Sangat berbesar hati. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Okey Tuan, kita tak nak buang masa. Ni orang dah tertanya-tanya dah ni . So Tuan, pertama sekali kenalkan diri Tuan. Tuan kenalkan diri Tuan, asal Tuan dan sebagainya, dan bila Tuan start dan macam mana Tuan nampak peluang ni. Silakan. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Adni, berasal daripada Kota Baru. Korang semua boleh panggil saya Faiz ataupun Syekh. Ramai orang panggil Pak Syekh saya ni. Pak Syekh. Pak Syekh. Okey, saya berasal daripada Kota Baru dan sebelum ini saya bekerja di sebuah syarikat construction di Kota Baru sebagai Chief of Marketing and Sales dekat sana, almost 7 years. Dan dalam bidang jualan ni sebenarnya saya dah almost 30 years duduk dalam bidang jualan ni. Umur sekarang 28 tahun. Sorry? Dulu dalam bidang jualan apa? Saya buat rumah. Construction, 7 years tu, yang latest 7 years dalam bidang construction. Dalam bidang rumah lah. So daripada situ saya banyak belajar berkenaan dengan bagaimana kita nak handling objection, bagaimana kita nak convince people. Sebab saya jumpa dengan orang-orang yang agak profesional kat situ. So banyak benda yang saya belajar kat situ lah. Okay, tapi kalau ikut pada pengalaman sales saya ni, saya dah almost 20 years. Pada umur 18 tahun lagi saya dah start berniaga dah. Secara full time or part time saya dah buat. Kemudian saya punya core dalam kepakaran lah. Kepakaran lebih kepada bidang jualan lah dan juga marketing. Cuma yang lain-lain sikit dalam pengurusan syarikat apa semua tu insyaAllah adalah sikit-sikit ya. Okay. Dan sebelum ini saya pengguna Maxis selama 16 tahun.
16 tahun saya setia bersama Maxis sehinggalah saya diracun oleh salah seorang leader saya untuk bertukar kepada Tuan Wow. Dan actually masa tu saya just pandang sebelah mata je, saya tak nampak. Masa tu saya tak nampak peluang bisnes ini. Sehinggalah pada bulan 2 tahun ini, bulan 2 bulan 3, saya tengok downline saya ni dia aktif dalam mencari user lah. So saya tengok tiba-tiba tengok dalam akaun masuk duit, boleh buat duit rupanya benda ni kan. Okey. Kemudian saya pun buat, tapi yang saya trigger bagaimana saya nak fast track dalam Tuan Wow ni ialah apabila Cikgu Ali tanya pada saya. Dia tanya satu soalan. Dia kata, awak nak buat Tuan Wow, awak nak fokus kepada apa? Adakah pengguna ataupun user? Pengguna ke ataupun dealer? So saya jawab dekat dia, saya kata nak dealer. Dia tanya kenapa? Sebab saya kata saya penat kalau cari yang user saja. Sebab kita terpaksa one by one orang. Okay, so saya memilih dealer sebab dia adalah orang kata one shot. Kita jumpa orang sekali tapi kita dah ada beberapa user yang potential. Kalau jadi kita dapat semua, kalau tak jadi pun at least kita tahu 50% dah ada orang kata satu chances untuk kita closing. So saya pun come out dengan idea untuk dealer lah. So bila saya tanya ramai kawan-kawan saya, apa masalah dia kalau sebenarnya kalau nak buat satu-satu bisnes ni, sebab dia kata penat nak cari orang untuk buat benda ni. So saya kata kalau cari dealer macam mana? Dia kata okay, nice. Tapi dia tanya macam mana? Saya pun kata okay, cuba buat macam ni. Okay, so bila buat macam ni, saya pun bagi tahu dia secara details plan macam mana nak buat dealer ni. So saya pun buat test pilot test orang panggil. So pilot test saya bagi tahu dekat dia, okay, kau buat macam ni, kau buat macam ni, kau buat macam ni, macam ni. So antara tools yang saya sediakan kepada dia ialah Excel. So that Excel is very powerful. Memang powerful bagi saya lah. Saya pandai menggunakan Excel tu. So saya tunjukkan dia, okay, sekarang ni saya tanya dia, okay, berapa estimated yang dia nak setiap bulan? Dia pun cakap sekian. Okay, saya pun tolong kirakan dia. Okay, mula-mula saya tunjukkan dekat like. Okay, sekarang kalau kau like kau macam ni. Kemudian kalau kau dah cukup ni, kau akan naik pangkat macam ni. So dia akan nampak macam, wow, macam mudah je kan. Lepas tu dia tanya lagi, okay, dengan siapa? This Excel. This Excel sebenarnya cukup powerful. Kalau orang pandai mengolah cerita daripada Excel ni, saya rasa memang boleh buat duit macam-macam. Sebab user, kalau kita jumpa user, kita terpaksa satu persatu kita jumpa. Kita akan hadap benda yang sama berulang kali dan akhirnya kita akan rasa penat. So bila kita penat, kita dah tak nak buat. So kita give up lah. Macam Cikgu Azhar bagi tahu dalam posting dia hari ni, bila dia dah give up, habis. Dalam fasa give up, habis. So saya pun come out dengan idea untuk buat Excel ni dan alhamdulillah memang dia cukup membantu saya dalam bidang closing. Sebab saya tunjukkan bagaimana untuk dia dapatkan income tersebut. Live saya tunjuk, okey, saya ada screen satu lagi yang bila saya present saya akan tunjuk dekat dia. So saya terangkanlah macam mana nak buat macam ni. Tetapi sebelum, maksudnya daripada slide ni Tuan akan tunjukkan lah, macam contoh katakan Tuan tanya dia expect berapa orang dia nak daftar kat level 1. Lepas tu berkembang, lepas tu Tuan tulis kat sini estimate berapa seorang top up, jadi dia akan automatic keluar lah commission berapa kat situ. Ya, betul. Oh, brilliant kan. Jadi dia sendiri nampak apa kemampuan dia lah. Contoh dia yang boleh kira sendiri. Aku nak daftar berapa orang, so berapa commission aku dapat. Jadi kat situ yang membuatkan dia rasa, ni aku boleh buat ni, kan? Kita orang sales ni, kita nak kena tunjukkan kepada orang bahawasanya sales itu mudah. Tak kira lah kita buat sales dalam in term of user ataupun dealer, kita kena tunjukkan kepada orang ramai yang kita boleh buat benda tu mudah. Sebab kalau kita tunjukkan cara dengan cara yang susah, orang takkan buat benda tu. Tambah-tambah kita contoh kalau kita ada user dan kita nak convertkan dia kepada dealer, contoh dia boleh beli SIM card pada kita
10, 20, 30, mungkin dia ada duit. Tetapi bagaimana kita nak handle dia untuk closing? Sebab game untuk user dan juga game untuk dealer ni dia berbeza. Dia berbeza sebab kita pergi dengan dealer ni, biasanya dealer ni dalam kuantiti yang banyak dekat bawah dia. So kita nak kena tunjukkan ataupun saya panggil projection. Bagaimana dia nak convince, bagaimana dia nak daftarkan dan bagaimana dengan hasilnya akan dapat certain of income. So saya mengolah cerita tu sampaikan dia kata, oh gila mudahnya sebenarnya aku ni mudah je. So saya pun come up pula, okay jalan dia macam ini. Jalan dia kau kena buat macam ni, macam ni, macam ni. That's all je. Kalau macam mula-mula ni, kalau macam saya ajar budak sales dulu, biasanya saya akan tunjukkan cara bagaimana nak close. Contohnya saya jumpa dealer ni, okay, dia bawa lah contoh. Dia bawa lah beberapa orang untuk dia close. Tapi sebelum dia nak close, saya akan tunjukkan dia bagaimana nak close. Okay, sebab close dealer dengan close user lain. Okay, macam tuan cakap tadi, itu tuan akan jumpa dia, akan ajar dia macam mana nak close. So dia akan bawa dia punya prospek lah kepada tuan. Betul. Okay, maksudnya tuan akan buat satu macam mana kita panggil lah. Ini ada tuan Baskaran beritahu saya. Maksudnya dia bawa orang, kumpulkan dan kita yang akan bagi talk lah. Yes. Ini kita panggil teknik yang dia kumpulkan dan kita akan macam buat kelas lah macam tu. Ya, benda ni memang saya bagi tahu benda ni memang bagus dan dulu saya buat benda ni. Saya buat. Contoh makcik-makcik kan close kan, cik tak risau, cik panggil je orang saya cerita. So maknanya kemahiran nak kena bercerita ni kena ada lah tuan Yes, betul. Knowledge, product knowledge tu kena ada. Okay, Tuan Goh pada tanya, dia kata, okay itu cerita yang tu. Tapi Tuan Goh ni dia tanya, macam mana pula kalau tuan nak approach orang tu, nak start, nak sembang orang tu tentang peluang dalam bisnes Tuan Wah ni. Kita nak start approach. Macam mana tuan? Sila. Okay. Biasanya macam ni. Yang pertama, saya akan tanya dia pakai line apa. Oh, maksudnya kemudian boleh dengan produk juga tuan Yes. Kita sebab gini, kita bila nak closing, kita tak boleh orang kata push over sangat. Kau masuklah Tuan Wah, kau masuklah tak apa. So bagaimana kita nak buat ialah kita nak kena, kalau bahasa Kelantan kata lendik. Lendik ni kita pergi slow masuk dalam dia. So saya tanya dulu, okey yang pertama, boleh tahu tak pakai singkat apa? Dia kata singkat M, CUD. Oh okey, dah berapa lama pakai? Okey, dia pun kata sekian. Boleh tahu tak berapa sebulan dia bayar? Okey, bila dia dah bagi tahu berapa sebulan dia bayar, saya akan kira. Saya akan klik depan dia. Oh, sebulan banyak ni. 60 contoh, 80. Yes. So ini nak dekat 1000 ni bang. Yeah. So dengan 1000 ni kita pun bagi tahu, okey dengan 1000 ni sebenarnya abang boleh macam ni. Okey. So lepas tu soalan kilanya saya ialah agak-agak berapa lama nak pakai telefon? Dia kata okey, biasanya jawapannya adalah dia tak akan bagi tahu, okey saya pada umur 40 tahun saya tak nak pakai dah telefon. Saya tak pernah berjumpa lagi, beratus orang saya jumpa. Dia kata, okey saya pada umur 40 tahun, 50 tahun saya tak nak pakai dah. Sebab dia tidak ada ketetapan tu. Yelah. So kita dah boleh agak dah. Okey, bayangkan kalau abang masih lagi pakai yang M ni sehingga pada umur macam ni. Kita assume je. Oh ini abang tengok apa belanjaan bulanan abang, belanjaan tahunan abang berapa. Lepas tu saya pun akan tanya pula, next. Bila dia fikir, betul juga kan. Okey, saya pun bagi tahu dekat dia. Okey, selain dalam kita pakai SIM card ni, kita akan dapat 4 perkara mula-mula yang asas dia. Okey, yang pertama kita akan dapat panggilan telefon. Yang kedua kita akan dapat internet. Dan yang ketiga kita akan dapat SMS. Yang keempat biasanya saya akan hold. Saya pun akan tanya, agak-agak dapat apa nombor 4? Dia pun teka sana, teka sini, teka sana, teka sini. Setakat ini saya tanya tak ada orang boleh jawab. Kalau tuan, saya tanya tuan, apa yang tuan akan dapat? Kalau tuan pengguna Maxis, contoh. Okey. Yang pertama tuan akan dapat panggilan telefon. Yang kedua, tuan akan dapat internet. Internet. Yang ketiga, SMS. Dapat SMS. Dan yang keempat dapat apa?
Hari jadi. Salah. Tiap bulan tu orang akan dapat. Tiap-tiap bulan saya akan dapat. Ya. Yeah. Saya akan dapat ni, bil. Okey. Pandai? Bil untuk dibayar. Okey. Yang keempatnya ialah saya akan bagi tahu kita akan dapat ucapan terima kasih daripada mereka kerana kita tolong bayar. Kemudian, bila dah sampai 4 ni, saya pun akan masuk dekat Tuan Wow. Tapi berbeza dengan Tuan Wow. Tuan Wow ni selain daripada 4 ni semua dia ada. Tak ada masalah. Kalau nak sangat 4 ni, kita pun ada dapat 4. Cuma kelebihan kitanya ialah kita ada yang pertama, khairat kematian. Yang kedua, kita ada takaful kemalangan. Yang ketiga, kita ada insurans hayat. Yang keempat, kita boleh buat duit. Yang kelima, kita boleh dapat point setiap kali kita top up. Yang Tuan keenam, cerita semua, kita Tuan, tak ada kontrak. Sorry? Tuan cerita semua maksudnya Tuan cerita 5 terus? Yes. So dia kata, wow gila banyaknya. Sebab sekarang ni kita nak ubah mindset dia daripada yang pakai bil ataupun postpaid yang selain daripada Tuan Wow ni kepada Tuan Wow. So bila jadi macam tu, kita akan kena bagi tahulah apa kelebihan kita. Kita tak memburukkan dia orang. Tak ada, line Maxi tak bagus bla 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 bla. Kalau dia cari kesalahan kita dekat Digi ke ataupun dekat Tuan Wow lagi masalah. So saya tak tekankan kepada keburukan. Cuma saya tambah kebaikan apa yang dia dapat daripada Tuan Wow. Apa manfaat yang dia dapat daripada Tuan Wow. Kita tak buat comparison. Yes. Kemudian saya tambah sikit bahagian takaful. Okay, saya highlight sikit takaful. Baik, kalau kita bayar bil, kalaulah kita, saya kata you bayar RM50 untuk telefon lah. Kemudian, yang selain daripada Tuan Wow ni, you bayar Maxis ke, Digi ke, Celcom ke, ataupun you mobile, you akan bayar RM50. Contoh. Tapi, you bayar RM50 untuk 4 perkara tadi saja. Tapi dekat Tuan Wow, kita akan dapat takaful. Yang mana kalau you nak beli takaful ni, you kena tambah duit lagi. So di mana penjimatan dia? Saya kata tak ada penjimatan. So bila nak jimat, you kena pakai Tuan Wow. Saya dah masuk sikit lah. Kena masuk dekat Tuan Wow. Sikit. Saya tak pandai nak dalam orang kata fast push orang. Sebab saya biasa dengan corporate. Jadi kita by one stage ke one by stage. So orang pun one stage sampai habis tu kan. Biasanya sekali Tuan Prizan ambil masa berapa lama? Saya biasa setengah jam, 1 jam okey dah. Okey. Saya tengok pada dia. Saya tengok pada dia. Kalau dia ni jenis yang business, lama sikit. Tapi kalau dia user, biasa setengah jam dah settle dah. Sebab saya nak putihkan kepala dia. Okey. Maknanya even user pun tu memang main offline punya style lah. Yes. Kalau saya tengok dekat sini, kalau kita tengok kan, dekat Tuan punya slide ni. Alright. Tuan tengok kan, Tuan punya slide, terang Tuan secara perinci ni, maksudnya Tuan akan cerita juga tentang syarikat. Yang ini kalau orang tu nak tahu tentang bisnes lah, kalau Tuan nak cerita pasal bisnes lah. Ya. Cerita daripada dia bisnes, okey, macam mana? Contoh, kalau kita nak dealer, kita nak pergi kepada dealer, kita akan bercerita bagaimana nak buat income tu dan kenapa dia kena buat income ni. Tak kira engkau siapa sekalipun, saya akan tukarkan kenapa engkau kena buat side income ni. Sama ada secara full time ke, secara part time ke, awak kena buat business Tuan Wow ni. Saya akan racun dia, okey, sebab ingat tak masa dulu COVID, itu yang saya tulis tadi, ada fear factor tu. COVID dulu, siapa sangka kena jadi COVID, kita tutup PKP apa semua. So apa jadi pada kita? Berapa ramai yang kita punya income, berapa banyak income kita drop, bla 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 sekian. Berapa ramai orang yang kita kena buang kerja lah apa semua. So bila saya cerita benda ni, dia akan nampak, ya aku kena buat, aku kena standby. Kalau aku tak standby sekarang ni, memang bila sampai satu masa aku kena ni. Tak ada duit dah ni. Macam tu. So,
kalau dalam pembelajaran saya dulu, saya pernah belajar dengan orang, point fear factor ni adalah cukup besar. Point fear factor inilah yang menjadikan kita tukar mindset dia 360 darjah. Kita boleh tukarkan 360 darjah. Sebab apa? Sebab dengan kita punya fear factor tu, sebenarnya kita nak cuba dalami masalah dia dan pada masa sama kita nak dia fikir kalau dia tidak bertindak sekarang, dia akan menempah maut untuk kalau dia stay. Macam tu je saya buat. So maksudnya dekat sini, soalan daripada Tuan Aaron ni dia tanya, strong point, apa strong point Tuan Faiz untuk buatkan orang tu jadi daftar sebagai dealer? Maksudnya strong point dekat sini adalah fear factor tu lah. Ya. Dan saya ada satu kata-kata keramat. Yang ini ramai dah orang guna, insya-Allah jadi ni. Ini kalau saya jumpa bukan untuk bukan dealer yang berasal daripada usahawan ni. Tapi kalau saya jumpa dealer yang bekerja dengan orang ataupun kawan-kawan. Saya akan bagi tahu satu benda. Sampai bila kita nak mengkayakan majikan kita? Kenapa tidak kita mengkayakan diri kita? Kenapa awak boleh bekerja 9 sampai 6 tapi awak tak sanggup untuk mengkayakan diri awak bekerja pukul 8 sampai pukul 10 setiap hari? Setakat ini menjadilah kata ni. Kecuali ramai-ramai semua pakai ni hari ni. Awal saya ni. Tapi itu key dia. Kita boleh cakap dekat orang, dekat dealer ke ataupun user sekalipun, benda yang sama. Kalau kita nak tukar user kepada dealer, kita kena bagi tahu sampai bila kita nak kerja dengan orang. Kita mengkayakan majikan kita, tak salah. Itu majikan kita tak salah pun, tapi yang salahnya ialah kita boleh mengkayakan dia, tapi kenapa kita tak boleh mengkayakan diri kita? So kebanyakan bila saya tukarkan ayat tu dan diberikan kepada bakal dealer saya, insya-Allah okey, aku setuju. Okey, settle lah part tu. Jadi sekarang ni part dia adalah, itu adalah part macam mana tuan closing. So teknik tuan closing tu di mana bermula dengan tanya dulu. Saya recap dulu tuan Tanya dulu pakai line apa. Kemudian kita mula tanya dia berapa dia bayar bil sebulan dan kita buat kira-kira supaya kita nak nampakkan dia betapa banyaknya dia dah rugi. Dan and then yang ketiga kita akan tanya sampai bila dia guna handphone. So daripada situ dia akan terfikir dia akan habiskan duit sampai yang banyak sampai bila-bila. So daripada situ kita akan tawarkan dia solusi di mana kalau dia pakai SIM card A ni dia dapat SMS, call, internet. Terima kasih. Sama juga dalam tenua dia akan dapat benda sama tapi dia akan ada lagi ekstra 4-5 benda. Contoh macam tuan cakap tadi, hairat, dapat takaful, dapat insurans nyawa, dapat point dan boleh buat duit. So daripada situ dia nampak beza dia. So daripada situ dah nampak beza dia, baru kat situ tuan akan cucuk jarum lah. Tuan cucuk jarum di mana part daripada segi buat duit tu. Part dia segi buat duit tu. Daripada segi part duit tu macam mana tuan nak paksa dia untuk dia nak jadi juga dealer, tuan akan main sentimen fear. Contoh orang yang buat bisnes biasa-biasa ni, tuan akan cakap sampai bila. Gunakan kata keramat. Sampai bila kau nak kayakan bos kau? Kenapa kau tak boleh kayakan diri kau sendiri untuk pukul 8 sampai 10? Kan? Kalau pada masa yang sama tuan akan menggunakan fear untuk COVID dan sebagainya lah. Benda tu berulang untuk paksa dia secara halus di mana kau kena juga buat bisnes ni untuk kau tanam income pasif kau sendiri. Okay. Betul. Settle part tu. Closing, settle. Ada satu lagi nak tambah. Boleh? Apa? Boleh? Silakan. Boleh Okay, baik. Biasanya kita akan jumpa juga rejection tau. Okay, rejection tu biasanya saya akan counter dengan satu benda. Saya counter, saya tak bermain dengan teknikal sebab saya bukan orang teknikal. Saya orang sweet, orang jualan, orang sales ni dia tak bermain dengan teknikal. Dia adalah orang yang menyatakan fakta. Kadang-kadang dia auta. So, apa yang saya selalu cakap ialah saya bagi tahu dia macam ni. Apa matlamat hidup engkau yang tak akhir? Apa matlamat hidup engkau yang tak akhir?
Sebelum dia jawab, saya pun jawab dulu. Okey, betul tak? Biasanya ini dua benda ni je orang nak. Matlamat akhir dia. Yang pertama, awak nak masa. Tapi pada masa sama, nak ada duit. Okay. Bayangkan kalau kita kerja sekarang, yang kita tak buat side income, agak-agak kita dapat tak masa ataupun kewangan? Dalam teori dan juga praktikalnya tak mungkin. So bagaimana kita nak dapatkan masa dan juga kewangan? Dia melalui I. Dalam buku Robert T. Kiyosaki tu, Cash Flow Quadrant tu, yang bawah sekali I tu, investment. Kita nak kena invest dari segi apa? Sebenarnya Tuan Wah itu adalah satu investment. Sebab apa? Sebab kita boleh buat pasif. Pasif itulah yang I kita. Sebab dengan pasif kita boleh ada masa dan juga ada duit. Cuma kita nak kena usahakan sekarang untuk mencapai pasif tu. Supaya kita dapat masa dan juga kewangan. Macam Tuan lah. Kalau Tuan tak buat kerja sekarang, apa jadi? Okey je. Sebab apa? Sebab Tuan dah ada matlamat akhir Tuan. Iaitu masa dan juga kewangan. Benda dah generate dah. I itu adalah something yang passive income. Saya cakap lah pasal bisnes. Oh, saya buat bisnes, itu adalah passive income. Tak ada. Bisnes kalau kita tak jalankan, tutup. Dah, habis. Mana passivenya? Tapi kalau kita buat Tuan Wah, ini contoh. Kalau kita buat Tuan Wah, kita akan dapat passive tu. Dan sampai bila-bila pun orang akan pakai telefon. Dan biasanya bila saya cakap macam ni, dah, selamat hari jadi. Macam saya dulu, kalau saya cerita, lebih kurang agak macam Tuan. Cuma apa yang saya nampakkan dekat sini adalah kita perlukan kita perlu cipta satu mesin. Dalam bisnes ni, memang apa beza bisnes dan kerja? Kerja boleh dapat duit, bisnes pun boleh dapat duit. Cuma kerja ni, income kita limit. Tapi kalau kita buat bisnes, masa kita fleksibel, pada masa yang sama, income tak ada limit. Cuma bila kita ada bisnes ni kita kena tahu, dia adalah bisnes yang kita boleh jana duit. Tapi kita kena juga ada satu mesin yang boleh bagi kita duit. Kita tak perlu run pun mesin tu tetap bagi kita duit juga. Sebab itulah salah satu option yang ada, macam saya ceritakan, adalah perniagaan bisnes telco ni. Contoh macam kita buat adalah Tuan Wah. Jadi Tuan Wah ni, dia tak bagi kita income pasif kalau kita tak buat. Tapi kalau kita buat pada peringkat awal, satu hari dia akan jadi satu pendapatan, dan pendapatan tu dia akan terus bagi kita income pasif berterusan. Kemudian saya akan selalu ceritalah tentang orang-orang yang contoh. Dululah masa saya belum ada income, kalau saya ada income, saya tunjuk apa yang saya ada je kan. Tapi dulu memang saya suruh cerita. Even sekarang Tuan, saya bagi tahu, saya adalah seorang adik ipar. Adik ipar ni dulu masa saya start dulu, dia sama-sama buat dengan saya. Dah sekarang memang dah tak buat dah. Saya sedang 4 tahun dah dia dah tak buat dah. Pernah jadi masa tu satu hari, COVID. Kan? COVID, dia berhentikan kerja. Biasalah kan, berhentikan kerja. Kerja kilang. So, nak jadi cerita, dia dah tinggalkan lama kan bisnes kan. Jadi dia pun tercari-carilah duit. Tengah tak ada duit, tercari-cari dengan rumah dia, dia terfikir nak buka akaun CMB dia. Dia tengok buka akaun CMB dia. Okey, masa tu ada dalam RM1,800. Lega dia ada RM1,800. Sebab apa? Sebab dah 4 tahun dia tak buat. Rupa-rupa dia tak tahu. Setiap bulan komisen tu masuk $300. Sampai dia sendiri pun dah terlupa dah benda tu. Itu saya nak tunjuk lah dia punya income tu. Maksud dia dekat sini, walaupun dia dah tak run, tapi orang yang pakai, dia masih pakai. Betul. Dia masih guna macam biasa. Cuma sayang dia satu je Tuan. Walaupun dia happy dia dapat RM1,800, dapat RM2,000. Masa tu, RM2,000 dia ada. Tapi sampai sekarang tak insaf lagi nak buat. Dia hidayah ni Tuan. Dia tak semua orang dapat hidayah ni. Betul. Tapi sampai sekarang dia terima. Tapi tak apalah. Yang penting kita nak tunjukkan bahawa benda ni real. Cuma tuan-tuan kena buat. Kita kena buat. Peringkat awal kita kena buat. Apa yang Tuan Faiz buat sekarang ni adalah yang akan Tuan dapat, yang akan Tuan rasa nanti pada 3 tahun, 4 tahun akan datang. Sama macam saya kan. 2 tahun saya buat. Dulu lagi lah, masa 2 tahun saya buat dulu,
Ingat lagi 1 tahun yang pertama, cara nak check komisen dekat portal pun saya tak reti. Sebab kerja saya buat je. Betul tuan. Kerja saya memang buat je. Masuk tahun kedua, barulah masa tu belajar macam mana nak check komisen. 2 tahun pertama saya daftarkan, saya rekrut lebih kurang dalam 400 orang dealer kan. Masa tu saya ingat tahun tu komisen saya dalam 32,000 sebulan tu saya. 400 dealer saya rekrut. 400 dealer. Masuk tahun ke-6, saya buat lagi, buat. Masa tahun ke-6, zaman tu COVID tuan. Zaman COVID tuan. Ush, berapa ramai ahli keluarga saya yang terkesan. Memang ramai, impact semua. Tapi orang yang buat bisnes Tonewau tuan, ya Allah tuan, komisen naik. Jackpot. Macam kena loteri. Betul tuan. Tuan, orang tahun 2020, orang dah start COVID bulan Mac. Saya pula pada bulan Julai terima 100,000 sebulan. Allahu Akbar. Terkejut dapat tu. Dahsyat tuan. Sampai saya kadang-kadang saya ingat company salah kira. Saya bagi tahu tuan. Saya ingat company salah kira. Tapi ternyata masuk bulan seterusnya memang itu nilainya saya dapat. Jadi ramai orang tak nampak peluang tu. Tapi kalau kita yang dah nampak peluang ni, kita ada lebih kurang 90 orang tengah tuan-tuan. Tuan-tuan dah jumpa peluang ni, tuan-tuan manfaatkan betul-betul. Cuma tuan-tuan nak kena belajar sikit skill daripada Tuan Faiz ni. Tuan Faiz ni saya bagi tahu ni kalau esok dia ada 400 orang dealer dia rekrut ni, woi. Bergegar kat saya. Saya selamat hari raya. Saya bukan selamat jadi dah, dia selamat hari raya. Saya sebenarnya saya ada big why. Kenapa saya join Tonewau? Saya ada big why. Okay. Big why saya ialah pada tahun 2021 saya diserang sakit jantung. Oh, innalillah. Okay. Dan performance saya selepas kena sakit jantung tu down. Memang teruk gila. Okay, teruk gila. Sehinggalah pada tahun 2022 bulan 6 saya ambil keputusan untuk berhenti ada atas beberapa faktor dan salah satunya adalah faktor kesihatan. So ketika saya meninggalkan syarikat tersebut, sebenarnya syarikat itu adalah family member sebenarnya. Saya tidak ada pendapatan. Dan ketika itu saya pun rewind balik. Oh, teringat dulu ada si kawan ni bagi tahu, engkau Faiz, engkau kena buat side income ni, kau kena buat macam ni. Dia beritahu macam tu. Tapi masa tu saya tak dengar cakap dia. Saya tak nampak lagi my big why satu, yang kedua saya tak nampak pun apa tujuan terakhir hidup saya tu. Sebab apa? Sebab saya buat sales masa tu juga, saya ada cash duit 10,000, 15,000, kadang-kadang macam tu, biasa je setiap bulan. Saya kata tak ada keperluan nak buat macam ni. Tapi bila saya kena jantung dan saya punya performance down, memang dia mengubah bagaimana saya berfikir. Dan mulai daripada hari itu saya kata, siapa-siapa yang bekerja dengan orang, dia selain daripada sayang kepada company, dia kena sayang diri dia. So sebelum dia nak sayang company itu, dia kena sayang diri dia dulu sebenarnya. Sebab tu saya kata tadi, ayat keramat tadi, kenapa engkau boleh mengkayakan majikan kau tapi engkau tak mengkayakan diri engkau? Kau boleh kerja gila-gila babi orang panggil 9 sampai 6 tapi kau tak nak kerja untuk diri engkau 8 sampai 10, 8 hingga 11 setiap hari untuk kau menambah pendapatan ni. Sedangkan saya bekerja almost, ini masa saya kerja dengan family saya dulu, 10 hingga 12 jam satu hari itu normal. Kalau tuan boleh tanya kawan-kawan saya, biasa je kerja 12 jam satu hari, 16 jam satu hari sebab kita nak membangunkan syarikat. Yalah. So, cuma kesilapan saya masa tu, saya tak buat passive income tu. Yalah. Kawan-kawan dah pesan dah, kau kena buat Faiz, kau kena buat. Bukan seorang, beberapa orang. Yang itu ajak, ada. Yang seorang tu ajak yang X tu, satu. Yang kedua kuku, yang ketiga takaful. Bukan kuku, masa tu kowe. Lepas tu takaful, tapi masa tu saya tak dengar. Apa hal lah. Aku kerja dengan family aku kot masa tu. Kena pump, performance down. Kita pun tak nak membebankan syarikat, kita keluar. Tapi masa keluar, apa hal ni? Aku tak ada income ni kata. So saya pun start buat coaching apa semua. So start daripada situ saya kata no. Aku buat apa sekalipun aku kena buat passive income ni. Part time ke, full time ke, kena buat. So until now, saya jumpa dengan siapa-siapa sekalipun,
Saya akan bercakap pasal Tuan Wau dan antara benda yang saya cakap, okey, kenapa kau boleh yang tadi tu, kerja tu untuk mengkayakan orang tapi kau tak mengkayakan diri kau, dan apa matlamat hidup kau yang tak akhir. Sebenarnya kita nak closing orang ni, kita bukan bercakap soal teknikal produk tu sendiri sebenarnya. Macam saya closing rumah, saya tak bagi tahu cantiknya rumah tu, kita ada 4 bilik, bla bla bla. Tak ada. Saya tak buat macam tu. Apa yang saya buat ialah saya bagikan dia satu imajinasi. Kenapa dia perlu duduk rumah ni? Puan bayangkan kalau puan duduk kat sini, kawasan ini adalah kawasan elit. So bila kawasan elit, kita akan berjumpa dan berjiran dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang bagus. So bila kita mempunyai pekerjaan yang bagus, jiran kita ada pekerjaan yang bagus, anak kita berkawan dengan anak dia secara automatik, dia akan mengubah persepsi dan cara hidup anak kita sendiri. Itu salah satu. Tuan suka main future yang sebenarnya itu yang dia nak. Ya. So cuma bila kita tak Tuan tarik. Wau, Tuan menceritakan future juga kan, sampai bila kita nak kerja dengan orang, apa matlamat akhir hidup kau. Of course kau matlamat akhir, makin lama kau makin tua, of course kau nak masa, dan pada masa sama kau nak duit, bukan kau nak kerja sampai kau tak mati kan. Jadi that's why bila kita dah bagi tahu dia, betul tak, setuju tak kau nak masa dengan duit. Bila dia bersetuju, masa tu kita come out solusi dengan mesin buat duit yang ada dalam telco ni lah. Betul. Bijak lah kan. Tuan menggunakan sistem yang sama daripada bisnes tuan yang lama. Sebab gini, sales ni, jualan ini, kalau orang sales dia sebenarnya, dia ada satu fundamental tau. Pergilah mana-mana orang sales ni, dia ada fundamental dia. Okay, yang membezakan ialah dia punya produk ataupun spek saja. The rest is sama je. Contoh, saya jual Tuan Wau, saya menggunakan teknik saya jual rumah. Dan sebelum tu pun saya buat bisnes, ubat kuat. Okay, ubat kuat pun saya menggunakan teknik yang sama. Malah tim saya berkembang dengan elok je. Masuk PKP, saya siap buat tim saya jual tepi jalan ubat kuat. Heboh gila, satu Malaysia heboh. Sebab tak ada orang jual ubat kuat tepi jalan. Berhentikan kereta, jual ubat kuat. So fundamentalnya adalah sama. Yang berbezanya ialah produk. So kita kena gunakan fundamental sales tu, masukkan dalam Tuan Wau. Ini yang ramai orang tak ada. Dan kebanyakan orang, dia jumpa dia nak close. Nak jumpa dia close. Benarnya dia nak cepat kan. Cepat. Tak boleh. Dia kena by proses. Sebab kita nak dealer, kali ini dalam konteks dealer, kita kena faham yang bahawasanya dealer ni konteks cara dia adalah berbeza dengan user. Sebab dealer ni kita akan ajar dia bagaimana nak buat duit. So dia kena faham apa itu duit, bagaimana nak buat duit, dekat mana nak dapat duit, macam mana nak dapat duit. Apa medium yang dia kena pakai, apa tools yang dia kena pakai. Bagaimana dia nak melatih dealer ni, dia nak melatih dealer yang baru, leader dia kat bawah tu macam mana. Apa tools yang kena pakai, dekat mana media sosial yang kena buat, adakah Facebook sahaja ke? Tuan akan explain satu demi satu lah dekat tuan punya dealer lah. Yes. Saya tak pergi kepada kuantiti yang ramai, tapi saya cari yang quality. Sebab saya dah main game kuantiti dah. Saya faham bagaimana game kuantiti. Sebab dia akan jadi penat. So kita pegang dia beberapa orang. Contoh okey, yang terbaru ni saya dapat satu orang ni, saya panggil dia Bobby Saya tak tahu dia ada ke tak dalam ni malam ni. Dia Bobby ni kawan saya, dan dia adalah orang yang terkesan dengan COVID. Dia ada bisnes jual burger, dan burger dia antara yang terfamous di Malaysia, dekat KL lah. So apa yang berlaku ialah masa COVID dia terpaksa tutup, dan selepas itu buka je COVID, modal dah tak ada apa semua, dia terpaksa pergi berniaga ayam dekat pasar. So bila dia pergi berniaga dekat pasar tu, banyak benda yang dia hadapi apa semua. Dan baru-baru ni saya pun contact dia, kata 2 minggu saya nak dapat jumpa dia tu 2 minggu. So saya kata, Bobby nak jumpa ni, aku sakit, aku tak bawa sihat dah gini-gini. Dia excuse je. Sehinggalah pada satu hari saya pun WhatsApp dia, kata Bobby, bila boleh jumpa ni?
aku ada projek baik ni. Lepas tu dia pun buat voice call, WhatsApp call. Dekat WhatsApp call, dekat 1 jam saya explain apa yang saya cakap tadi, yang saya terangkan tu. Saya terangkan dia, petang dia call, malam tu 3 kali pula dia call saya. Boleh ke kita buat macam ni? Boleh ke kita buat macam ni? Boleh ke kita buat macam ni? Oh, dia pula fikir. Keesokan hari saya jumpa direct dengan dia dan saya tunjuk, okey, ini adalah wow, bla 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 bla. The rest is history. Dan kebetulan dia buat bisnes sekarang ni supply tenaga manusia daripada luar negara lah, warga asing. Dan dia pula ada kawan yang buat bisnes yang sama macam dia. Dia pun bawa kawan dia untuk dengar benda ni dan kawan dia 2 orang pun benda yang sama. Jadi dealer macam dia. Dan dia bawa pula seorang ni jumpa dengan orang Bangladesh tu sendiri. Dan Bangladesh ni ada 200 orang bawah dia dan dalam planning sekarang ni nak masukkan 200 orang lagi untuk jadi pekerja dia. Dan saya pun jumpa dengan si ketua ni, owner ni, dan dia kata, saya tanya dia, okey, ada kenal tak orang bisnes yang lain yang sama macam you, yang ada staf ramai? Ada, saya ada beberapa kawan yang buat bisnes macam saya. Saya kata, boleh kenalkan kak? Boleh. Kenapa dia cakap boleh, Tuan Hafiz? Sebab saya tunjuk kat dia Excel saya. So kita akan tanamkan dekat anda dia lah, macam tu lah. Yes. Padahal dia banyak duit dah. Tapi saya bagi tahu, you kena ingat, kalau you kena jadi apa-apa, habis income you. Kalau rush daripada jabatan mana-mana nak ambil barang dia ke apa, nak buat point. Walaupun dia legal, dia ada document everything. Tapi kalau orang nak buat jahat, boleh buat jahat kata. Tapi at least, you ada satu backup plan iaitu passive income ni. Dan saya kata saya boleh bantu you. Tak apa, kalau you tak pandai nak daftar pun tak apa, saya bantu. Dan saya pun panggil Bobby. Maksudnya tuan punya teknik ni di mana memang tuan akan from A to Z lah. Okay, first tuan recruit, lepas tu tuan akan offer dia yang mana tuan akan guide dia sampai jadi macam tuan bagi tahu tadi dekat dalam tuan punya slide kan. And then bila tuan dah close dia, tuan akan boleh tuan tolong dia, tawarkan dia di mana dia boleh panggil orang tu, tuan ceritakan pasal business ni dengan tuan tunjukkan Excel pada dia, so dia akan bawa lagi ramai orang untuk cerita. So kat situlah berkembangnya lah tuan punya team tu. Good tuan, satu perkongsian yang baik. Daripada setengah jam kita dah jadi lebih 1 jam dah hari ni. Saya sebenarnya macam ni tuan, saya ada tengok soalan-soalan ni. Saya rasa galak kalau saya tak boleh jawab ni. Boleh ke saya nak jawab? Boleh, jawab dulu tuan. Ni alang-alang. Nak tanya tuan ada success close agent SOS? Tak, I dah cuba banyak kali, semua pun kalah. Okey, jawapan saya tak ada. Tapi cara kita nak close dengan orang yang sama buat macam yang kita buat ialah jangan cari kesalahan dia. Kita cari apa kelebihan kita je. Apa manfaat dia ada pada kita. Ya. Sebab satu-satu produk ni dia ada kekurangan dia. Dan kalau dia bertanya pasal kekurangan kita, kita jangan highlight yang sangat-sangat. Orang kata jangan nak fokus sangat. So apa yang kita boleh buat ialah kita counter dengan kelebihan kita. Sebab kita tak perlu nak cerita pun pasal buruk dalam kain kita. Tak perlu nak cerita pun pasal korak kita. Kita nak cerita pasal makeup yang kita pakai. Apa benefit dia. Sebab SOS pun, dia macam ni. Okey, ni kalau maaf kalau ada SOS kat sini. Okey, kalau contoh SOS, dia punya plan, orang tu daftar sekali je. Kemudian, tempoh tu, lifetime dia tu 2 tahun, 3 tahun. So, kita boleh tanya macam mana you dapat duit secara bulanan. Sedangkan orang top up sekali je. Kalau kita bercakap soal top up dan passive income, memang dia tak boleh menang dengan kita. Kita tidak ada yang low lasting sampai setahun 2 tahun. Tapi kita ada yang tiap-tiap bulan tu. Sebab tiap-tiap bulan itulah income kita. So, kita mencari perbezaan tu Edmund. You kena cari perbezaan apa dekat sana dengan dekat kita dekat sini. Dan you tak perlu fikir pun, burukkan pun yang produk dia. Sebab orang akan marah. Dia akan marah. Tambah-tambah dia dah buat duit dekat sana. Dan plan dia ialah, you kena bagi tahu dekat dia,
Kalau dia tanya, okay, aku dah dapat duit banyak dah dekat sini, macam mana aku nak transfer pergi sini? Okay, ada beberapa cara. Dan salah satu cara ialah you convertkan dia orang balik pergi kepada Tuan Wow lah. Satu sama ada you nak sponsor dekat dia bukan tiket apa ni, SIM card free ke, ataupun kalau you mempunyai hubungan yang baik, memang dia akan tukar je pun. Okay, sebab kita akan bagi tahulah kelebihan yang lebih banyak dekat sini. Itu salah satu lah. Okey, macam mana kalau nak cerita tapi saya seorang introvert? Baik. Nak tak Umaira, saya ajarkan bagaimana introvert nak menjadi extrovert. Baik. Yang pertama ialah you sediakan satu cermin. Cermin yang besar daripada atas sampai bawah boleh nampak a whole body. Satu. Yang kedua, you buatkan satu skrip untuk you buat closing. Okey? Dan skrip tersebut you kena praktis. Yang pertama you baca. Baca depan cermin, kemudian baca ni yang training saya buat untuk ejen saya. Okay. Baca selama 1 minggu, kemudian you hafal skrip tersebut, kemudian you fahamkan skrip tersebut. The moment you dah sampai dekat faham, you akan jadi extrovert dah. Automatic, confirm. Setakat ni saya buat jadi. So Umaira cuba buat baca, hafal dan faham. InsyaAllah dia akan membantu you dalam buat closing nanti. Sebab skrip closing ni sama je. Yalah, benda tu boleh berubah kan. Yang penting cakap tu nak kena confident tu je. Betul. Confident je. Muka tu memang muka kena confident. Salah cakap tak apa, yang penting kau kena confident. Betul. Allah, saya setuju sangat kalau tuan cakap macam tu. Kalau tuan nak daftarkan warga asing macam mana sedangkan dia tak ada waris yang hendak wariskan, contoh insurans. Okey, sebenarnya warga asing ni nak daftarkan as long as dia ada dia punya pasport dah cukup dah sebenarnya. Okey. Waris tu tak wajib pun sebenarnya. Kalau perhati betul-betul, tak wajib pun. Okey, tapi kalau kita nak wariskan juga sebenarnya dia boleh je daftarkan siapa-siapa dekat sini ke apa semua, proxy ke apa semua untuk terima. Tapi duit masuk dalam dia, kan kita ada loophole kat situ. Loophole-nya ialah walaupun orang kat bawah tapi duit tu masuk kat kita, tak ada masalah. So edit je lah dekat bahagian pewaris. Okay, tak ada kot soalan. Alright. So saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Faiz atas ilmu. Ya Allah, banyak sangat. Sampai saya pandang bawah ni saya mencatat poin-poin terlalu banyak. So saya takkan delete video ni. So hopefully sesiapa yang ada dealer ke apa ke boleh ambil link live ni, share lah. So banyak gila ilmu Tuan Faiz share. So untuk rakan-rakan yang nak mencuba daripada segi cara macam mana tuan-tuan nak close offline, Tuan Syekh Faiz dah ceritakan banyak dan tuan-tuan bolehlah guna apa ilmu yang dia ada. Tak apa tuan-tuan, memanglah Tuan Faiz ni dah buat lama, dah bertahun-tahun dalam bidang offline ni, dalam bidang nak close, ajak recruit dealer. Memanglah dia boleh bagi 1000 cara kan, 1000 ilmu. Tuan-tuan janganlah kumpul 1000 tu terus buat. Jangan, ambillah 1 2 dulu, 1 buat dulu. Nanti bila 1 2 dah pandai buat, pun tambah 3 4, pun tambah 5 6, dia macam tu. Tuan-tuan tak bolehlah jadi tu pandai macam kawan ni, dia dah buat lama. Tuan-tuan cuba mana yang tuan-tuan. Saya pun jadi semangat, saya nak mula recruit orang dengan dealer dengan gunakan strategi tuan dengan contoh macam gunakan teknik fear, teknik mula tanya dia pakai line apa kan, kita kira kan, nampakkan dia betapa banyak dia membazir. So benda-benda tu adalah skill. Nanti insyaAllah slide tu saya akan kongsikan dekat saya punya dekat komen saya akan kongsikan juga link, tapi yang paling penting saya akan kongsikan PDF slide Tuan Faiz tu dekat dalam grup WhatsApp info Hafiz Arif. Kalau tuan-tuan tak ada grup tu, nanti insyaAllah saya akan sharekan dekat media sosial saya. Ataupun tuan-tuan boleh je pergi dekat link, tuan-tuan search je. Tuan-tuan tulis je dia punya ayat dia adalah bit.ly/info HA1. HA tu besar. 1 bit.ly/info HA besar 1. Itu saja.
Nanti tuan-tuan akan join satu grup info Hafiz Harif dekat WhatsApp. Saya akan bagi slide Tuan Faiz dekat sana. Okey. Tuan ada Facebook? Ada? Apa nama Facebook tuan? Sheikh Faiz Adni. Kalau tengok dekat saya punya screen ni ada tu. Dekat nama StreamYard ni ada nama dia. Search dekat Facebook Sheikh Faiz Adni. Okey. Jadi itu saja daripada saya dan Tuan Faiz. Tuan Faiz ada kata-kata terakhir? Buat sampai jadi. Buat sampai jadi. Kata-kata tu sungguh deep guys. Okey. So itu saja daripada saya dan Tuan Faiz. Terima kasih banyak Tuan Faiz. Semoga murah rezeki. Semoga ni menjadi satu amal jariah untuk Tuan. Kalau mereka berjaya, of course, Tuan juga akan dapat habuan pahalanya. InsyaAllah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.